Welcome to Mobile Legends! Berjaya untuk mengenakan sedikit sebanyak damage kepada Jana QT, terus lari ke shadow-nya yang berada dekat bahagian belakang sebentar tadi. Ya, itu yang akan dilakukan oleh Jana QT. Mampukah dia untuk mendapatkan hero-hero yang lebih penting ataupun memaksimumkan sebaik mungkin untuk penggunaan daripada penggunaan Orgi Shadow Kill yang akan dilakukan oleh pemain tersebut. Namun begitu, mungkin hanya nyanyian dan doa yang akan diiringi oleh pemain-pemain dan juga penyokong-penyokong mereka di bahagian atas sekarang ni. Satu cubaan yang baik dilakukan oleh Kairi, berjaya mendapatkan Kadira. Target yang begitu penting dilakukan seawal. Tarikan itu begitu cantik. Terus saya tapi belum lihat Baloyski dapatkan level 4. Jadi tiadanya pelatihan yang boleh digunakan pakai buat Baloyski. Sekarang ni Boots, kalau dia boleh curi turtle ini, memanglah jago. Tapi nampaknya tidak. Dan return daripada Jana QT lebih tepat pada waktunya. Luke berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Kairi. Tapi lihatlah Drian. Heavy spin yang begitu mantap sebenarnya. Jana QT masih lagi bernyawa. Jadi untuk mendapatkan kill ke atas boot di bahagian belakang. Tapi sekarang ini perlu berhati-hati. Damage daripada Drian agak besar sebenarnya. Shadow! Wow. Seketul itu yang sempat digunakan pakai untuk melarikan diri. Lihat bagaimana fungsi Luke memastikan target damage yang boleh dikeluarkan oleh Onyx tertumpu pada beliau juga, dan dalam masa yang sama Shadow dilepaskan oleh Jana QT berjaya untuk mendapatkan kelarian. Mana ada kelarian lah? Pelarian untuk melarikan diri daripada terkena serangan yang akan dilakukan. Iron Hook yang dilepaskan oleh Baloyski tidak berjaya mendapatkan Trojan Side untuk memperlahankan sedikit sebanyaknya. Tapi tarikan flicker yang kemas daripada Baloyski berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan ke atas Samud. Setakat ini Baloyski punya Iron Hook accuracy dia sangat-sangat baik. Daripada awal perlawanan kena sentiasa ke tangan Samud dan hampir terkena ke tangan Cik Wei. Ya, kalau kita gabungkan terkena dengan cantik dengan hampir terkena yang hampir cantik pun sebenarnya sangat-sangat tinggi yang boleh dilakukan oleh Baloyski. Ketiadaan Jana QT sebentar tadi mengizinkan pasukan Onyx untuk cuba mendapatkan turtle buat kali yang pertama dan saja diberikan kepada Kairi. Baloyski hanya melihat saja jumlah pemain daripada pasukan Onyx dan mungkin memberikan sedikit sebanyak jumlah bantuan. Terkena heavy spin yang dilepaskan oleh Drian. Samud berjaya untuk memberikan kill keempat kepada pasukan Onyx ID. Mudah untuk Drian sebentar tadi. Dia lekatkan Baloyski tanpa bergerak langsung apabila menggunakan heavy spin tersebut. Tapi sekarang ini Kadira dikenakan knockout yang cantik. Follow up pula daripada Kairi, begitu pantas sebenarnya. Tapi kita lihat sekarang ini RWM telah dibuka Drian. Tak ada space untuk mengundurkan dirinya. Samud sekarang ini apakah dia masuk kerana dia pula akan ditarik di bahagian belakang. Tapi tak ada sesiapa yang ditumpahkan Samud. Masya Allah, kalau dah rezeki anak soleh, memang rezeki lah dapat gaya. Sebab apa tahu? Sebab apa? Berjaya mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Onyx, tapi tarikan tersebut tidak mampu untuk dilakukan. Brand of the Ocean telah pun dilepaskan oleh Samud, berjaya untuk dapatkan nyawa beliau. Tetapi Kadira cuba aktifkan Crossbow of Tank. Berjaya sebenarnya untuk dapatkan kill, tetapi Kairi tidak sampai 2 saat. Balasan dendam berjaya dimiliki oleh pemain tersebut. Okey, shadow kill digunakan pakai Kairi. Satu lagi hit dan berjaya sebenarnya untuk Jana QT mendapatkan shutdown ke atas Kairi. Kill pembalasan setelah menjatuhkan Kadira. RWM telah dipukul oleh Aboy. Luke yang berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Taunting dilepaskan bersama dengan ultimate-nya, tapi tidaklah terkena kepada sesiapa. Sekarang ini hanya tinggal Drian bersama dengan Boots untuk mempertahankan middle turret ini terlebih dahulu. Drian di manakah heavy spin nampak gayanya tidak ingin dilepaskan. Luke kena pemain dah boleh membaca apakah gerakan seterusnya. Seperti mereka dah boleh baca 2 step seterusnya yang akan dilakukan. Kadira sekali lagi dijatuhkan oleh pasukan Onyx. Kali ini giliran daripada Kairi untuk menarik pemain tersebut, tetapi terkena beladihan. Dia tidak boleh melakukan apa-apa. Luke terus saja menyapakkan Kairi. Namun begitu, adakah dia mampu untuk melarikan diri? Samud cuba untuk mendapatkan seorang pemain yang dia sangat-sangat rendah. Tapi terkena Jana QT yang mendapatkan pemain tersebut. Saling berganti-ganti kill. Adin. Ya, kita lihat bagaimana flicker dia kena pakai. Beberapa flicker sebenarnya dia kena pakai. Kalau dah benci tu memang bencilah dekat watak tersebut untuk menjatuhkannya dengan lebih mudah. Sebentar tadi hampir sebenarnya Luke nak outplay ke tangan Samud. Kalau ada Appraiser's Arrest sebentar tadi, sebenarnya sebarang masalah. Ya, dan Dyson Cool Purifier ni bukan alat menyelam. Takut orang ingat ini mesin Tong oksigen. Tong oksigen bukan. Ini merupakan purifier lah.
Jadi jangan lepaskan peluang. Dan sekarang ni kalau kita melihat sekarang item-item telah pun disiapkan kepada damage dealer daripada pasukan Geek Fam dan juga pasukan Onyx. Nampaknya kawasan side telah pun disiapkan. Demon Hunter Sword baru saja berjaya dimiliki dan juga 2 item yang cukup penting dimiliki oleh Janna QT iaitu Hunter Strike dan juga Bleed of Despair. Sudah dilepaskan dan baru saja kita bercakap tentang pemain yang nampak seperti kaya ini berjaya dijatuhkan. But sekarang ni dikenakan crossbow of tank yang telah disetupkan oleh Baloyski sebentar tadi. Tapi lihatlah wraparound yang begitu kemas. Samut terus saja menggunakan rough wave demi mendapatkan kill tersebut. Begitu juga dengan Kairi. Collapse daripada pasukan Onyx Esports menjatuhkan 1 demi 1 ahli pasukan Geek Fam dan membiarkan Luke seorang diri sahaja di bahagian tengah sebentar tadi. Ya, Luke, macam saya cakap tadi, Luke kena tahu apa yang dia perlu lakukan. Dia nampak seperti agak sedikit offset. Seperti tak tahu apa yang dia cuba lakukan di bahagian tengah. Dia akan cuba untuk belikan minion terlebih dahulu. Nampaknya pasukan daripada Onyx akan cuba untuk mencuri orange buff. Terus saja berjaya dimiliki oleh cewek. Luke agak sedikit terlambat. Baloyski sekarang ni mungkin akan cuba untuk menarik Drian yang nampaknya sangat-sangat mengganggu corak permainan yang akan dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Lagi-lagi apabila mereka cuba untuk melakukan serangan. Setiap kali apabila serangan dilakukan oleh pasukan Geek Fam, pasukan Onyx berjaya untuk mendouble upkan balik damage dan juga jumlah kutipan kill. Perlawanan yang saya saksikan di antara kedua pasukan ini adalah perlawanan di mana siapa yang simpankan skill set mereka terlebih dahulu ataupun adanya second wave of skill set yang boleh dikeluarkan mampu sebenarnya nak keluarkan ataupun mendapatkan kemenangan. Lihat bagaimana sebentar tadi dekat awal-awal tadi Geek Fam di mana Kadera dapatkan kill ke atas boots tapi mereka tak sedar yang ada rotasi telah tiba daripada pasukan Onyx yang mengakibatkan 4 ahli pasukan Geek Fam telah dijatuhkan. Jadi perlu berhati-hati kalau mereka nak lakukan inisiasi ke atas pasukan pihak lawan. Perlu berjaga-jaga dengan timing, skill untuk kesemua pihak. Jadi gerakan-gerakan makro ini harus diberikan waspada. Hook dilepaskan tapi kalau dah tak ada nasib depan mata pun tidak akan dikenakan. Sekarang ini 11,000 saja nyawa lot. Kita kena lihat manakah keberadaan Janna QT. Raflin telah digunakan pakai. Kairi berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Drian terpaksa menggunakan flicker bagi diri melarikan dirinya terlebih dahulu. Iron Hook tidak dikenakan ke tangan sesiapa. Sekarang ni Baloyski tidak ingin menggunakan flickernya kerana perlu akur dengan adanya lot yang ada dekat bahagian atas. Ya, ini bukan lot yang pertama untuk pasukan Onyx ID dan dikala pasukan Geek Fam cuba untuk mengawal kedudukan ni pasukan Onyx. Seperti yang dikatakan oleh Adin tadi, mereka memang lebih gemar untuk menyimpan combo-combo yang mampu memberikan kemenangan ke atas pasukan mereka. Tapi Luke diberikan tugas untuk menjatuhkan Lord yang sangat-sangat degil walaupun bukan Luminous Lord. Tetapi kalau dia berseorangan, lagi-lagi dengan menggunakan Concussive Blast, agak sukar untuk beliau menyumbangkan damage-damage besar terhadap pasukan Onyx, terutamanya terhadap Lord di bahagian atas. Aboy yang sekarang ni menjadi duri dalam daging pada pasukan Onyx. Nampaknya sedikit tumpul duri beliau. Tidak mampu untuk menggunakan real world manipulation bersama dengan combo. Barangkali dengan Orgi Shadow Kill. Patutnya dilaksanakan dengan lebih efektif lagi kerana adanya pelbagai setup yang boleh dilaksanakan oleh pasukan Geek Fam. Lihatlah, banyak minion wave dekat bahagian bawah ni. Tak sempat untuk Kadera nak bersihkan segala-galanya. Yang perlu berhati-hati. Ada musuh dalam selimut dekat bahagian bawah itu, iaitu Samut. Menunggu saja sesiapa ingin melintas tetapi nampaknya dia kena tunggu dengan lebih lama lagi lah. Ya, musuh-musuh seperti ini harus diberikan keutamaan lagi apabila mereka cuba untuk melakukan serangan dan juga ketika cuba untuk melakukan pertahanan. Melihat sekarang kedudukan pemain-pemain daripada pasukan Onyx, mereka cukup selesa bergerak di bahagian kawasan pasukan Geek Fam. Setelah pasukan Geek Fam, yang kali ini mereka pula terpaksa bermain secara bertahan. Mereka kena mengharapkan Kadira tidak mati dengan lebih banyak. Beliau sudah ada 3 core item. Kemudian selepas ini beliau akan berikan fokus kepada Malefic Raw. Sementara tu cewek yang sekarang ni hanya sekali saja mati. Walaupun kurang dari segi kill, sudah pun dah ada 4 core item yang cukup penting ditunjukkan sebentar tadi. Apa yang telah saya lihat sebentar tadi. Begitu lama Samut dekat dalam bush tersebut dan Baloyski tahu adanya beliau. Flicker dia kena pakai, Beladihan dia kena pakai tapi segala-galanya telah dibazirkan oleh pasukan Geek Fam. Jadi Samut walaupun tak berjaya untuk mendapatkan kill tetapi berjaya untuk membazirkan 2 spell daripada pasukan Geek Fam. Drian menggunakan Heavy Spin bagi memberikan sedikit sebanyak kesukaran tetapi purple buff itu berjaya dimiliki oleh Kairi yang akan dikejar oleh Janna QT. Okey, Shadow Kill. Terkena pula dekat jungle creep.
Ya, agak sedikit membazir. Teammate dilepaskan oleh Jana QT sebentar tadi. Kurang daripada 20 saat, lot yang seterusnya akan muncul di bahagian atas. Pasukan Onyx seperti tahu mereka mempunyai kelebihan dan mereka mempunyai lebih banyak resources untuk mendapatkan lot yang seterusnya. Jika pasukan GFM sekarang ni bukan sahaja mereka terpaksa berjaga-jaga dari segi serangan hendap yang akan dilakukan oleh pasukan Onyx, malah mereka lebih terpaksa berjaga-jaga sekiranya serangan yang mereka cuba lakukan, termasuklah combo yang cuba dilakukan oleh mereka, menjadi satu kegagalan yang cukup besar. Hack conceal telah dilepaskan, Ain pun juga telah dilepaskan, tidak terkena ke tangan Rian sebentar tadi. Kyrie dia back off sedikit saja kerana dia tahu lot ini masih lagi boleh dimiliki Olivia. Tapi lihatlah keberadaan Samut dan juga kedudukan CW sekarang ini. Tidak menonjolkan diri mereka di dalam minimap. Masih lagi menunggu saat yang sesuai, memberikan sedikit sebanyak teka-teki kepada pasukan Geek Fam, di manakah keberadaan ahli-ahli pasukan Onyx Esports sekarang ini. Drian akan cuba masuk di bahagian belakang lot, sekali lagi akan di-reset oleh pasukan Onyx, akan terus masuk sekarang ini. Tarikannya cantik ke tangan Drian, memaksa beliau untuk menggunakan heavy spin. Beladihan masih lagi dimiliki oleh Balowski. Terus saja lihat Samo di bahagian belakang. Kadera telah ditumbangkan, begitu juga dengan Lux sekarang ini. Apoy tidak mampu untuk melakukan apa-apa, akan dikejar oleh Lux. Kita lihat bagaimana Puts akan menggunakan eye for an eye untuk mendapatkan double kill ke tangan Benedetta ini. Begitu baik sekali makro gameplay daripada pasukan Onyx Esports. Ada sebab kenapa pasukan Geek Fam telah pun ban banyak kali Benedetta yang dilakukan oleh pasukan Onyx, dan sekarang ni dengan kehilangan 4 orang pemain daripada pasukan daripada Geek Fam, nampaknya game yang begitu mudah yang dilakukan oleh pasukan Onyx. Kita akan masuk ke dalam game yang ke 5 barangkali, tetapi masih lagi terlalu awal. Fokus pasukan Onyx tentunya kepada inhibitor turret. Ada pemain yang terkena heavy spin yang dilepaskan, tetapi